A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Khabar semuanya? Alhamdulillah, bertemu kita kembali pada malam ini, kesempatan ini dalam kuliah khas Ramadan yang dianjurkan oleh Masjid Al-Istiqamah, kuliah pedoman hati dengan tajuk kita pada malam ini, akhlak keluarga syurgawi. Jika pada minggu lalu tuan-tuan puan-puan sekalian masih ingat lagi apa yang kita pelajari? Kita dah katakan mengenai apa? Adab. Adab ni adalah apa? Adalah cara seseorang itu melaksanakan akhlak. Maksudnya adab suatu perbuatan yang dirancang oleh seseorang dengan berfikir dahulu sebelum melaksanakannya. Maknanya adab kita berfikir dahulu. Ada masa untuk berfikir, contohnya merancang, contohnya itu cara bagaimana kita melakukan sesuatu pekerjaan itu. Kita cakap tentang adab menegur, adab membaca Al-Quran, kan, dan yang seterusnya. Jadi pada malam ini insya-Allah kita akan bicarakan mengenai akhlak pula, ya. Dan pada minggu hadapan kita akan bicarakan bagaimana akhlak ataupun adab ini dapat kita perolehi daripada hadis Nabi SAW dengan kita bawakan contohnya. Dan pada minggu terakhir insya-Allah kita akan bicarakan mengenai adab kita bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah sebagai menutup perkongsian kita di bulan Ramadan nanti, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin jika Allah izinkan. Tuan-tuan puan-puan sekalian, minggu ni kita bicara mengenai akhlak. Akhlak ni tuan-tuan, beza dengan adab ni, akhlak ni merupakan tingkah laku yang dilakukan tanpa perancangan. Jika adab kita ada rancang, kita nak tegur orang ni bagaimana, ya, kita nak menolong orang ini bagaimana, ada apa? Perancangan. Tetapi akhlak ini sesuatu yang dilakukan tanpa perancangan. Maksudnya apa? Secara spontan. Itu yang dinamakan akhlak, ya. Imam Ghazali rahimahullah berkata, akhlak ialah sesuatu keadaan yang tertanam di dalam jiwa yang menampilkan perbuatan-perbuatan dengan senang tanpa memerlukan pemikiran dan penelitian. Jika yang keluar itu baik dan terpuji, mengikut syarak dan akal, dinamakan akhlak yang mulia. Namun, jika yang keluar itu buruk, maka ia dinamakan dengan akhlak yang buruk. Jadi maknanya apa, tuan-tuan? Sesuatu keadaan yang tertanam dalam jiwa seseorang itu yang menampilkan perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan senang, tanpa perlu nak berfikir, tanpa perlu nak meneliti. Jika yang keluar itu bersesuaian dengan hukum syarak, akal, baik, maka itu adalah akhlak yang mulia. Namun jika sebaliknya, itu adalah akhlak yang buruk. Jadi kita faham akhlak ni secara spontan. Jadi bila kita berbicarakan mengenai akhlak keluarga syurgawi, bagaimana akhlak itu boleh jadi secara spontan? Tanpa ada perancangan, kan? Takkan dia boleh jadi tiba-tiba begitu saja. Tuan-tuan sekalian. Di sini Imam Ghazali ada mengatakan apa? Akhlak itu iaitu suatu keadaan yang tertanam dalam jiwa. Sesuatu keadaan yang tertanam di dalam jiwa seseorang itu. Dan jiwa ini bererti hatinya. Kerana akhlak itu adalah cerminan apa yang ada di dalam hati kita, hati seseorang itu. Oleh sebab itu, tuan-tuan, puan-puan sekalian, saya yakin kita kan pernah mendengar hadis Nabi SAW yang mafhumnya bahawa dalam tubuh manusia ini ada seketul daging. Jika baik, maka baiklah jasad. Tetapi jika rosak, maka rosaklah dirinya, rosaklah segalanya. Apa tu dia? Itu adalah hati. Kan? Jadi hati yang baik akan menzahirkan akhlak yang baik. Kerana apa?
hati ini adalah apa? Hati ini adalah merupakan sesuatu yang nampak bila mana kita keluarkan melalui perbuatan kita. Jadi akhlak kita merupakan cerminan kepada hati kita. Begitu. Oleh sebab itu, tuan-tuan sekalian, kalau kita nak berikan contoh, kalaulah hati kita ini dipenuhi dengan perkara-perkara yang baik, hati kita suka ingin menolong orang, hati kita suka nak lakukan kebaikan, hati kita suka nak melakukan ketaatan, kan? Maka apa yang kita lakukan, semua perkara tersebut yang akan keluar. Contoh macam gini, kalau kita ada gelas, contoh kita ada gelas, gelas nak minum lah, saya tak ada gelas di sini, ada gelas. Kalau gelas ini dipenuhi dengan air bandung, contohnya, kita keluar air bandung kan, kalau gelas ni penuh, yang keluar daripada gelas ni air apa? Yang tumpah air bandung jugalah tuan-tuan, puan-puan sekalian, takkan keluar air katira pula, kan? Maknanya kalau dalam air bandung keluar air bandung, kalau dalamnya air zam-zam, keluarnya air zam-zam. Maka begitulah hati kita. Kalau hati kita ini dipenuhi dengan perkara-perkara yang baik, yang keluar pun juga adalah yang ikut baik, kan? Kalau hati kita diisi dengan sesuatu yang tidak elok, akhlak yang tidak baik, yang buruk, penuh dengan kedengkian, hasad, perasaan sombong, iri hati dan sebagainya, maka yang keluar pun juga adalah seperti itu. Sebab itu dikatakan akhlak adalah cerminan hati kita. Jadi begitu tuan-tuan dan puan sekalian. Namun begitu tuan-tuan, perlu kita faham, bila kita nak mendidik jiwa kita mempunyai adab, kemudian akhlak yang baik, ia merupakan usaha yang berterusan, kan? Dia bukan belajar sekali terus jadi, tidak. Dia merupakan satu perkara yang berterusan. Kadang-kadang kita berjaya tuan-tuan, kadang-kadang mungkin tidak berjaya. Kadang-kadang tidak berjayanya itu kerana apa? Boleh jadi kerana penat. Berapa ramai kita nampak bila orang penat, bila ditegur, kadang-kadang jadi marah. Padahal sebelumnya mungkin kalau waktu tidak penat, tidak marah. Kadang-kadang waktu dia stres, kan? Kadang-kadang boleh jadi orang tu sedang apa? Sedang ada dalam keadaan mood yang tidak elok sebagainya, kan? Jadi kadang-kadang orang ini berubah. Tapi kalau akhlak yang mantap, adat yang baik, dalam apa keadaan pun dia akan menjadi seperti itu. Maknanya baik. Kerana apa? Akhlak tu memang dah ada dekat dalam hati dan melekat dalam jiwanya itu. Tapi ini susah, ni merupakan satu perlukan latihan dan juga ujian baru kita boleh berjaya. Yang penting tuan-tuan puan-puan sekalian, kita perlu ada usaha. Dan dalam diri kita ni perlu ada kesedaran bahawasanya kita ni masih lagi perlu memperbaiki akhlak kita. Kita nak bangunkan keluarga kita yang mempunyai akhlak syurga kami. Kita bersedar kita ni sebenarnya tak perfect. Kita ni ada kelemahan, kita perlu perbaiki. Kalau tidak, kita akan kata kita ni semua dah okey dah tak perlu perbaiki. Bila ada sifat seperti itu, ini bahaya. Kita tidak akan dapat melihat kebenaran. Jadi ini syarat penting, supaya kita tidak rasa berpuas hati dengan akhlak kita, kita rasa ada kelemahan, aib, kekurangan kita dan kita ingin memperbaikinya. Dan akhlak ini juga pastinya juga ada tingkatan dan juga martabatnya tuan-tuan puan-puan sekalian. Apabila kita bersama dengan Allah SWT dalam kita menzahirkan akhlak kita tuan-tuan, menzahirkan akhlak kita atau adab kita bersama dengan Allah SWT dan juga makhluk ni ada berbezanya. Contohnya tuan-tuan, lain orang lain. Waktu seorang mendengar azan, ada orang bila dengar azan tinggalkan pekerjaannya kerana apa? Menyahut seruan azan. Itu adabnya bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila nak solat dia pakai baju yang cantik kerana nak apa? Bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pula hamba yang lain, mungkin adabnya berbeza sedikit. Bila dengan azan, dia tak menjawab azan, tetapi dia buat seperti biasa atau lebih dahsyat lagi, berbuat ataupun naikkan suaranya lebih tinggi daripada azan. Suara azan contohnya begitu. Ataupun dalam nak mendidikkan solat contohnya, dia pakai pakaian yang kotor, yang sebagainya, dalam keadaan dia berkemampuan untuk menungkar pakaian yang lebih bersih contohnya, seperti itu. Jadi ini lain adab orang itu berbeza-beza. Begitu juga adab kepada orang yang lebih berusia. Berbeza dengan adab orang yang muda, kan? Sebagai contoh kita katakan, kalau kita ingin menjemput orang, majlis kahwin lah sebagai contoh, walaupun sekarang ni majlis kahwin banyak ditunda kan, tapi tak mengapa, sebagai contoh nak menjemput majlis kahwin. Kalau untuk golongan muda ini dia tidak menjadi masalah sangat. Kadang-kadang mereka gunakan mesej saja, hantar je gitu. Tapi kalau kita hantar kepada orang yang paklong kita,
ya, pak busu kita, nek long ke nek busu ke, kan? Contohlah apa pun yang kita panggil lah, orang yang lebih berusia. Kita guna mesej macam gitu. Sopan tak sopan? Beradab ke tidak? Dia kata tak beradab kerana apa? Mana boleh macam gitu, kan? Kena gunakan kad sebagai contoh ataupun kita kena datang sebagai contoh. Jadi lain orang lain, tapi keadaan sekarang ni tuan-tuan puan-puan sekalian jangan salah faham kalau sekarang ni kita dapat terima macam gitu, kita jangan berasa hati. Ya, kerana apa? Kerana sekarang ni majlis nak buat pun kadang-kadang terpaksa ditangguh, tukar tarikh, tukar masa, tukar tempat dan sebagainya. Kalau kita pakai kad ni kadang susah menjadi masalah pula untuk pasangan-pasangan yang barulah. Tapi dalam keadaan biasa, ya, kita orang yang lebih berdewasa ni lebih yang berusia ni lebih selesa bila diterimakan, diberi secara menggunakan kad. Jadi ni kat sini nak menggambarkan kepada kita bahawa akhlak ni dan juga adab ni ada apa? Martabatnya, ya. Jadi ada banyak cara untuk kita memperbaiki akhlak kita dan adab kita. Yang pertama antara lain, ya, kita perlu mengerti dan memahami maksud ayat-ayat suci Al-Quran. Ini mungkin bila ada kelapangan lain kita akan kongsi bagaimana kita boleh memahami perkara tersebut. Kerana ini perlukan penelitian. Begitu juga kita kedua memahami hadis-hadis yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kerana daripada memahami hadis-hadis ini kita akan lebih faham cara bagaimana yang seharusnya kita bermuamalah. InsyaAllah pada minggu hadapan jika Allah izinkan kita akan kongsikan contoh perkara tersebut dan kita lihat bagaimana kesannya. Kemudian begitu juga kita perlu memahami sejarah. Ya, sejarah negeri ni antara satu negeri dengan negeri yang lain berbeza. Tangan kita, gerak-gerik tangan kita, ya, sign language tangan sebagai contohnya. Ada negara diterima, ada pula tidak diterima, kan? Begitu juga kita perlu mendampingi orang-orang yang soleh. Kita bila dampingi orang soleh, kita lihat bagaimana adab mereka pada makanan, ya Allah, ya. Dan seumpamanya lah dengan ilmu, kita akan pelajari. Begitu juga memahami keadaan-keadaan sekeliling. Boleh tuan-tuan sekalian. Jadi, apa kesimpulannya kita boleh dapat daripada perkongsian kita pada malam ini yang ringkas, ya, kerana saya diberi masa 10 minit. Minggu lepas dah terlebih, ni minggu ni nampak terlebih sedikit. Jadi, yang pertama kita kena faham tentang akhlak. Akhlak ni merupakan perbuatan yang dilakukan yang terbit daripada jiwa, yang dilakukan dalam keadaan senang dan dia berlaku secara tanpa perlu pemikiran dan juga penelitian. Maknanya dilakukan secara spontan. Itu adalah akhlak. Dan akhlak ini boleh berlaku apabila kita mempunyai hati yang baik. Seperti Imam Ghazali mengatakan. Jadi hati yang baik akan mengeluarkan akhlak yang baik. Akhlak adalah cerminan hati kita. Jadi bagaimana kita nak memiliki akhlak yang baik? Kita kena memperbaiki adab kita terlebih dahulu. Cara bagaimana nak lakukan ini dan itu dan sebagainya, bermuamalah, dan kita dapat pelajari daripada seperti mana katakan tadi, daripada Quran, hadis, sejarah dan seumpama dengannya. Jadi bila kita pelajari perlahan-lahan, kita dapat perbaiki adab kita, dan daripada bila dah perbaiki adab, cara kita pelan-pelan mula jadi adab, lama kelamaan dah terbiasa, dah sebati dah, dia melekat menjadi akhlak kita. Tanpa perlu nak berfikir, akan terus lakukan. Kita lihat ada orang susah, tak payah nak fikir, nak tolong, tak tolong. Terus menolong. Contohnya, begitu. Boleh tuan-tuan puan-puan sekalian? Jadi ini insya-Allah merupakan apa yang dapat kita kongsi pada hari ini, ya. Mempelajari adab yang betul ni sangat penting dan juga perlu juga kita untuk mengamalkan, bukan sekadar belajar tapi belajar dan juga kita mengamalkan, kita bersihkan hati kita supaya akhlak kita juga cantik, molek, dan begitulah juga bila kita sebati dalam diri kita, ada yang kita pelajari ni, dia akan keluar sebagai akhlak kita secara spontan. InsyaAllah tuan-tuan puan-puan sekalian, terima kasih. Saya bertepada untuk kali ini. InsyaAllah kita temu pada minggu hadapan. Kita akan kongsikan menggunakan hadis dan sangat baik. Tuan-tuan boleh lihat bagaimana perkara itu dapat dikaitkan dalam kehidupan seharian kita, dan minggu yang berikutnya kita akan kongsikan mengenai adab kita bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insyaAllah tuan-tuan puan-puan sekalian, jangan lupa untuk berinfak, bersedekah kepada dana Masjid Al-Istiqamah. InsyaAllah saya kepada untuk kali ini, mudah-mudahan Allah pelihara diri kita, adab kita, akhlak kita seperti mana Allah SWT mencantikkan kejadian kita, Allah juga membantu kita untuk mencantikkan akhlak kita, insyaAllah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih banyak tuan-tuan. Yang baik daripada Allah. Kita jumpa lagi di hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. As I look to nature's beauty.